Baik saudara, Sabah mengambil tempat untuk lintas langsung negeri-negeri Dayah Sahlan langsung dari RTM Kota Kinabalu. Teruskan dengan laporan yang telah disediakan. Baik, terima kasih Zehra di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Orang ramai diajak mengamalkan gaya hidup sihat dengan melakukan senaman sekurang-kurangnya sejam sehari seperti mana saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Perdagangan dan Perindustrian Sabah, Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata, senaman amat penting bagi mengelak risiko penyakit tidak berjangkit seperti masalah jantung, kanser dan kencing manis. Beliau berucap demikian dalam Majlis UOK Malaysia sempena sambutan Hari AIDS Sedunia, anjuran Pejabat Kesihatan Tuaran. Teks ucapan beliau disampaikan Setiausaha Perhubungannya, Fairuz Badar. Pada masa sama, Datuk Madius mengingatkan rakyat agar mengelakkan diri daripada melakukan aktiviti berisiko bagi mencegah penularan penyakit AIDS. Katanya, Sabah menduduki tempat kelima dalam senarai penghidap HIV di Malaysia. Jumlah tersebut amat membimbangkan dan perlu dicegah agar tidak terus merebak. Seramai 41 daripada 375 wanita berumur 40 hingga 60 tahun yang membuat saringan awal kanser payudara dikesan mempunyai simptom awal penyakit berkenaan. Keputusan itu hasil saringan awal yang dijalankan sepanjang Jerayawara di 10 lokasi di Tawau, Kunak, Lahadatu dan Sempurna sejak Ogos lepas. Jerayawara ini merupakan kemuncak kempen kesedaran kanser payudara 2019 anjuran Jabatan Pembedahan Hospital Tawau dan Kinabalu Pink Ribbon Cawangan Tawau di SJKC Sinhua Tawau. Bilangan tersebut memberi kerisauan kepada Pembantu Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Nur Azlinah Arif. Saya sangat risau dengan stigma masyarakat yang tidak mahu mendapat pemeriksaan, yang tidak mahu menerima hakikat. Even kita difahamkan ada di antara mereka yang bila sudah dikesan masih mengelak untuk mendapatkan rawatan dan lebih memilih untuk perubatan tradisional. Nur Azlinah bercakap kepada pemberita selepas merasmikan Jerayawara kempen kesedaran kanser payudara 2019 di Tawau. Berdasarkan laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, kanser merupakan penyebab kematian keempat paling tinggi dalam kalangan wanita di Malaysia pada tahun 2018. Sementara itu, pakar pembedahan am Hospital Tawau Dr. Tong Yan Yi dalam ucapannya berkata, sebanyak 63 kes baharu pesakit kanser payudara direkodkan Hospital Tawau sepanjang tahun lepas, manakala 52 kes direkod sejak Januari hingga Oktober tahun ini. Sehubungan itu, beliau menggalakkan golongan wanita tampil membuat pemeriksaan dan rawatan awal bagi meningkatkan kadar penyembuhan. Bergadai nyawa mengharungi arus deras demi menuntut ilmu bukan perkara baharu bagi sebahagian murid Sekolah Kebangsaan SK Belambangan Pulau Banggi Kudat. Ini kerana kediaman dan sekolah mereka dipisahkan oleh lautan. Namun, kini mereka tidak perlu lagi berhadapan risiko tersebut dengan terbinanya asrama harian luar bandar AHLB, sumbangan Syarikat Petroleum Nasional Berhad Petronas. Wartawan Salih Jikri dan jurukamera Nur Hisham Ismail berpeluang merakam detik bersejarah Majlis penyerahan AHLB oleh syarikat tersebut kepada Kementerian Pendidikan Malaysia di Pulau Balambangan baru-baru ini. Projek bernilai RM5 juta ini merupakan tanggungjawab sosial korporat CSR Petronas bagi membantu pelajar, khususnya murid dari 3 buah kampung iaitu Kampung Selamat, Kok Simpul dan Batu Sirih untuk menerima pendidikan sewajarnya demi masa depan lebih cerah. Dibina pada April 2018, asrama ini siap sepenuhnya 25 September lalu.
Asrama dua blok ini iaitu masing-masing untuk pelajar lelaki dan perempuan dilengkapi pelbagai kemudahan asas yang lebih selesa termasuk dewan makan, surau, tandas dan pejabat warden. Masing-masing mampu memuatkan 60 buah katil. Asrama ini menggantikan asrama desa lama yang sempit dan usang. Bagi Petronas, jarak Pulau Belambangan yang terletak kira-kira 300 km dari Bandaraya Kota Kinabalu bukan halangan untuk pelaksanaan CSR demi manfaat pelajar luar bandar. Hasrat kami adalah untuk murid-murid ini diberi peluang yang sama rata dengan murid-murid pelajar-pelajar di tempat yang lain untuk mendapat kemudahan kepelajaran. Pembinaan asrama ini diharap memberi impak positif dan membawa perubahan baharu khususnya terhadap prestasi kehadiran murid SK Belambangan yang sebelum ini tidak pernah mencapai peratusan penuh. Saya selaku guru besar di sini sangat berbangga pihak Petronas telah menyumbangkan asrama ini dan kita dapat menyelesaikan peratus kehadiran pelajar. Saya betul-betul berterima kasihlah kepada yang membina asrama tu. Besar juga asrama tu, berasa gembira juga. Biasa kalau musim tengkujur tidak dapat hadir ke sekolah karena permasalahan itu hujannya, anginnya dan kadang-kadang ada masalah minyak tidak ada. Itu yang membuat kami tidak dapat mengantar anak-anak ke sekolah. Terima pelajaran tu memang susah lah sebab dengan keadaan letih bangun awal, lepas tu kadang-kadang dalam kelas ni memang dia orang akan tertidur. Majlis penyerahan asrama harian luar bandar SK Belambangan oleh Petronas kepada Kementerian Pendidikan Malaysia disaksikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie Haji Abdal dan Presiden Petronas Tan Sri Wan Zulkifli Wan Arifin. Petronas diwakili Datuk Raiha Azni manakala Kementerian Pendidikan Malaysia diwakili Timbalan Pengarah Hal Ehwal Murid Bahagian Pengurusan Asrama Harian Faridah Yang Razali. Sesungguhnya kemudahan ini merupakan jawapan bagi kesukaran yang terpaksa dihadapi oleh murid-murid SK Belambangan Kudat untuk ke sekolah. Pembinaan asrama harian luar bandar ini merupakan usaha murni kerajaan dalam memberikan kemudahan yang kondusif kepada pelajar dan seterusnya menyumbang kepada perkembangan kemenjadian murid dan seterusnya meningkatkan kehadiran murid di sekolah. Salih Jikri untuk berita RTM. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah untuk Nasional 5 petang ini. Kembali semula bersama Zehra Zamri di Angkasa Puri. Silakan Zehra. Terima kasih.